آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Adalah mengenai urusan hadis rajin kebenaran yang terlaksana. Alhamdulillah kita Allah Subhanahu wa taala dengan pertemuan dapat pertemuan boleh dia pasti kita ini berdalil dengan Allah Tuhan itu sudah mencantumkan ayat yang keempat ini dan seterusnya dari surah Sad. Allah Subhanahu wa taala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub wa ulul aidi wal absar. Kama akhlasnahum bi khalifatin min ad-dar wa indahum indana المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع والرزق وكل من الأخيار. صدق الله العظيم. Dalil adalah mengamalkan Ibrahim, Ishaq dan Yaqub yang memiliki kekuatan besar ilmu yang tinggi. Sehingga kami telah memiliki kami telah menganugerahkan akhlak yang tinggi kepadanya, iaitu saling mengingatkan manusia kepada negeri akhirat. Dan semua di sisi kami itu termasuk orang-orang pilihan yang paling lain. Dan ingatlah Ismail, Yasa dan Zulkifli. Ini termasuk orang-orang yang paling baik. Ini adalah penghormatan bagi mereka dan seluruh bagi orang-orang yang bertakwa disediakan tempat kembali yang baik. Dan itulah surga Aden dan pintu-pintunya terbuka bagi mereka. Bagaimana ini kawan sekalian? Demikian itulah perjumpaan yang dilakukan daripada tafsir Al-Aisar. Tafsir Quran Al-Aisar ni tafsir yang terbaik untuk konteks mereka ini kerana maksudnya berkaitan dengan maksud sebenarnya yang berkaitan hadis ini penjelasan diperlukan meringkas untuk kita faham. Dan ini yang menunjukkan bagaimana kata Quran yang tepat sebenarnya. Jadi terima kasih Allah sekalian. Walaupun ibadah ini ingatlah kabaran orang-orang yang kumpulkan musibah kepada mereka. Dan ini yang itu terdapat campur tauladan yang terbaik untuk kan nil aidi. Mereka yang sangat kuat dalam ibadah wal amsar yang memahami urusan agama rahsia serta hikmah seperti hukum itu. Kemudian Allah Ta'ala sebut di sini inna akhlasnahum bi khalifatin dhikrillah. Bi khalifah ni perkataan khalis. Maknanya memahami agama yang mengerti kehidupan akhirat beramal dengan ikhlas kerana ini. La minal mustafain al-akhyar merujuk kepada orang-orang yang terpilih. Perkataan khayyara. Akhyar perkataan khayyar. Jadi pendengar yang mereka sekalian, ini adalah penjelasan kaitan perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita pelajari. Ayat ini menceritakan para nabi, kemuliaan yang diberikan Allah kepada mereka kerana kesabaran dalam menghadapi ujian. Tujuannya untuk meneguhkan diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar bersabar dalam dakwah sehinggalah Allah Taala menetapkan urusan itu dengan hasil yang dikehendaki olehnya. Jadi Allah mengingatkan Nabi Muhammad SAW dan ingatlah wahai Nabi tentang hamba-hamba kami agar kamu mengambil contoh dari mereka, iaitulah Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq dan Nabi Yaqub. Mereka ni memiliki kekuatan, kuat dalam ibadah, kuat dalam melakukan ketaatan, memahami urusan agama dan rahsia syariat yang ditetapkan kepada mereka. Ini satu motivasi untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagai balasan atas kesemua itu Allah menjelaskan kami telah mensucikan mereka. Kami telah memberi kepada mereka ni pengkhususan. Artinya khusus disebut dengan akhlak yang tinggi. Saya pendengar yang dimuliakan Allah sekalian, kelebihan Nabi-Nabi ni kalau kita perhatikan dalam konteks ayat merujuk kepada kelebihan mereka ni mengingati hari akhirat, beramal untuk menghadapinya supaya pengikut-pengikutnya umatnya juga beramal saleh, beriman dan bertakwa. Saya pendengar yang dimuliakan Allah sekalian. Ada setengah qiraat seperti ini disebut dalam tafsir Ibn Atiyah Al-Andalusi sebagai contohnya, dibaca oleh Ibn Katsir, dibaca
dibaca juga oleh Ibn Katsir sebagai contohnya, wazkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub ulil aidi wal absar. Dibaca dengan abdana, disebut abd. Ni ifrad bermakna jama'. Sebut satu merujuk pada jama'. Jadi abd. Wazkur abdana Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub. Sebutlah hamba kami. Hamba itu sudah merujuk pada ramai. Dan ada pula yang baca yang kira inna akhlasnahum bi khalisatin dzikrad dar. Dibaca dengan bi khalisati. Bi khalisati dzikrad dar dengan idhafah. Dan dalam kataan wa innahu indana laminal mustafain al akhyar wadhkur Ismail wal Yas'a wa dzal kifl. Ini qiraah masyhurah yang kita baca hafaz Asim. Tapi ada setengah qiraat yang baca wal Yaisa wal Laisa. Wadhkur Ismail wal Laisa wa dzal kifl. Dan ada qiraat lagi hadza ma tu'aduna muttaqiina fiha yad'una fiha bi fakihatin katsiratin wa syarab. Ada qiraat yang selain daripadanya yang baca dengan tu'aduna. Saya pernah ini ini adalah wajah-wajah qiraat yang disebut oleh para ulama tafsir. Hanya untuk kita mengetahuinya bahawa terdapat berbagai qiraat yang sampai kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perkembangan itu berlaku di wilayah-wilayah yang berbeza-beza menatijahkan qiraat yang berbagai seperti ini, qiraatus sabah. Lagi kalau kita perhatikan, Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayat ini seperti yang disebut oleh para ulama tafsir, Ibn Ashur umpamanya. Mengapa dipisahkan sebutan Nabi Ismail jauh dari ayahandanya Nabi Ibrahim? Dalam ayat itu dihubung Nabi Ishaq dengan Nabi Ya'qub dan satu ayat Nabi Ismail. Kenapa berlaku sebutan Nabi Ismail? Allahu a'lam. Agaknya kerana mengisyaratkan tentang perpisahan yang pernah berlaku di antara Nabi Ismail dengan Nabi Ibrahim. Maka yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Kita pernah bincang tentang perkara ini sedikit dalam ayat yang terdahulu. Nabi Ismail telah besar daripada orang tuanya, iaitu Nabi Ibrahim, dan ditinggalkan bersama dengan ibunya di Makkah. Ini Tahir Ibn Ashur dan Tasmir Tahir kami memahami masalah ini kerana Nabi Ismail adalah datuk dari umat yang besar, iaitu datuk masyarakat Arab atau majoriti daripada mereka. Nabi Ismail datuk kepada keturunan Adnan dan datuk dari keturunan Qahtan dari istilah ini. Orang Arab ni ada dua kabilah besar asalnya, Qahtan dengan Adnan. Jadi sebenarnya penggabungan perkataan Yasa dan Nabi Ismail bukan kerana tetapi kesamaan yang paling ketara di antara keduanya, iaitulah kedudukan Nabi Ilyasa di kalangan Bani Israel serupa dengan kedudukan Nabi Ismail di kalangan keturunan Nabi Ibrahim, iaitu orang Arab ini. Saya dengar ini kat sekalian, iaitulah Nabi Ilyasa ini memiliki kedudukan yang serupa dengan putera Ilyas, sebagaimana Nabi Ismail menjadi putera Yasa juga membantu Nabi Ilyas sebagaimana Nabi Ismail membantu ayahandanya Nabi Ibrahim membina Kaabah dan sebagainya. Seterusnya penggabungan Zulkifli dengan Ilyasa ini kerana adanya kesamaan antara keduanya, iaitu kesabaran mereka. Ada banyak nasib saya lihat sebenarnya tentang kesabaran kedua Nabi ini yang tidak dijelaskan detail oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran Karim. Dalam surah Al-Anbiya yang lalu kita telah lihat bagaimana tiga orang Nabi ini disebut secara kombinasi, iaitu Nabi Ismail, Nabi Idris, Nabi Zulkifli. Nabi Zulkifli sebagai tokoh-tokoh yang cukup penyabar. Telah kita lihat perkara ini dalam surah Al-Anbiya yang lalu. Wa Ismail wa Idris wa Zulkifli kullu minas sabirin. Telah kita bincangkan perkara ini sebagai pengajian mulia Allah sekalian. Jadi kisah Nabi-Nabi ini dalam ayat yang berbeza-beza, dalam aspek yang berbeza-beza, tidaklah menunjukkan pengulangan yang jumud, pengulangan arti kata yang membosankan apabila kita membaca. Kerana setiap kali kita membaca, kita akan lihat lain aspek yang dikemukakan oleh ayat-ayat tersebut. Selanjutnya ini mereka sekalian. Kemudian datang ayat yang ke-50. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Jannati adnin mufattahatan lahumul abwab. Muttaki'ina fiha yad'una fiha bifakihatin katsiratin wa syarab. Wa 'indahum qasiratut tarfi atrab. Hadza ma tu'aduna liyawmil hisab.
Inna hadza rizquna ma lahu min nafad. Terjemahannya, syurga Aden yang pintu-pintunya terbuka bagi mereka. Syurga yang pintu-pintunya terbuka untuk mereka. Dalamnya mereka bersandar di atas divan-divan. Dalam kebanyakan tafsir yang dikemukakan, terjemahan yang dikemukakan, divan-divan ni maknanya kursi lah. Saudara yang dimulai kat Allah sekalian. Sofa. Sambil minta buah-buahan yang banyak dan minuman di syurga itu. Dan di samping mereka ada bidadari-bidadari yang redup pandangannya dan sebaya umurnya. Dan di samping mereka ada bidadari yang tidak liar pandangannya lagi sebaya. Dengan pandangan kita akan lihat tafsiran dikemukakan para ulama tentang perkataan kasirat tarfi atrab. Inilah apa yang dijanjikan kepadamu pada hari perhitungan. Sungguhnya ini rezeki dari kami yang tidak ada habis-habisnya. Inna hadza rizquna ma lahu min nafad. Saya pernah yang mereka sekalian dalam surah Ar-Rahman yang lalu kita telah bincangkan perkataan qasiratut tarfi atrab. Huru maqsuratun fil khiyam. Sifatkan bidadari ini pandangannya tidak jauh, tidak melihat lebih daripada suaminya. Dalam kata perempuan ni perempuan yang baik, dia menundukkan pandangannya. Tidak liar begitu melihat semua lelaki yang ada di hadapan. Ini antara sifat orang perempuan yang baik yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai gambaran kepada isteri-isteri orang beriman yang akan menghuni syurga. Jadi ayat ini berbicara tentang ganjaran serta balasan yang disediakan Allah SWT bagi yang taat dan derhaka. Penutup ayat yang lalu menyatakan bahawa dan semuanya bagi orang yang bertakwa benar-benar disediakan tempat kembali yang baik. Jadi ayat ini menguraikan sekelumit dari tempat yang baik itu, iaitu syurga Aden yang pintu-pintunya terbuka bagi mereka yang bertakwa sebelum mereka tiba di halamannya sebagai tanda hangatnya sambutan ahli syurga kepada mereka. Nanti kita akan lihat ayat-ayat terakhir dari surah Zumar. Wasiqal ladzina taqaw ila jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Di samping itu, makanan dan minuman yang lazat yang ada di sisi mereka dan bidadari-bidadari yang tidak liar pandangannya sebaya umurnya disebut oleh para ulama tafsir, contohnya oleh Ibn Qayyim dan tafsirnya, begitu juga Ibn Jauzi dan tafsirnya Zadul Masir merujuk kepada umur 33 tahun. Biasanya seseorang wanita itu berada pada kemuncak kejelitaannya pada usia 33 tahun. Jadi orang-orang dalam syurga ni usianya 30-an seperti itu. Kelihatan muda, menarik, menggoda. Kalau saudara pendengar yang dimuliakan Allah sekalian ada peluang, bacalah umpamanya dalam majalah Solusi dalam bab akhir zaman. Dalam isu yang terkini, isu yang ke-24 dan 25 dikemukakan oleh Ustaz Omar Muhammad Nur Hafizahullah tentang bagaimana maksud qasiratut tarfi atrab, huru maqsuratun fil khiyam itu. Gambaran bidadari-bidadari syurga ni. Sebagai Nabi SAW pernah terlelap pada satu ketika, kemudian Nabi pun bangun dan Nabi pun tersenyum. Nabi telah bersabda sebentar tadi, aku melihat seorang wanita ahli syurga, bidadari itu sedang menyingkapkan betisnya. Lalu Nabi pun berpaling daripada melihat. Dan sungguhnya bidadari itu milik Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Mu'az ini telah digembirakan tentang kemasukannya tempatnya dalam syurga secara pasti oleh Rasulullah SAW bahawa bidadari sedang menantinya di syurga. Jadi inilah yang akan diperolehi pada hari perhitungan. Ini lanjutan daripada ayat yang lalu. Inna akhlasnahum bi khalifatin zikrad dar. Kami menjadikan mereka ni orang ingat akhirat. Jadi ingatan kepada akhirat ni mengekang kita daripada melakukan maksiat sebenarnya sekali. Sebab bila kita nak melakukan perbuatan-perbuatan haram, kita ingat nikmat syurga, ingat takutnya neraka, maka mengekang kita dari perbuatan jahat seperti itu. Jangan duga rezeki yang dalam syurga ni berkurangan, apalagi habis. Kerana sungguhnya Allah SWT sebutkan di hujung ayat ini, ma laha min nafad. Nikmat dalam syurga ni tidak akan, ma laha min nafad. Nikmat dalam syurga ni tidak akan berakhir. Kalau kita fikir kat dunia ni, beras simpanan kita untuk kegunaan sebulan, kadang-kadang 3 minggu sudah selesai. Kita terkejut melihat, dia beritahu boleh, rumah umpamanya makanan dah habis, itu sudah habis. Baru beli rasanya. Ini Allah Subhanahu Wa Taala ni bagi kita satu assurance ma lahu min nafad. Alangkah cantiknya ayat ini untuk kita fahami. Kata Kutub dalam tafsirnya, inilah satu bayangan daripada tafsirul fanni. Kekuatan yang ada dalam Quran ni tafsirul fanni, tafsirul fanni iaitu naqal aswar ila ma'aniha al-haqiqiyah. Kekuatan yang daripada Al-Quran ni membawa satu gambaran yang seolah
nampak jelas di hadapan kita. Itulah kekuatan daripada Quran. Kita akan mulakan lanjut dalam kuliah akan datang. Allahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.